إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Jadi kita bicara masalah istinja. Istinja sama ada istinja dengan air ataupun istinja dengan batu dan umpamanya. Tetapi yang istinja yang paling afdalnya ialah kita hipun. Hipun dua. Yang pertama kita istinja dengan batu dulu. Kita sapu dengan batu, kemudian diikuti dengan air. Itu yang paling afdal. Kalau kita nak semana-mana, dia katanya fa ini iktasara ala ahadihima, maka jika bertersipalah ia seorang ia al-mustanjid ala ahadihima, tersipai di atas salah satu daripada keduanya, daripada al-ma' wal hajar. Maknanya kalau orang ni nak istinja semana-mana, hak mana-mana satu di antara air dengan batu nak istinja ya, maka hak mana lebih? Kata dianya fal afdalu al ma'u, maka yang bermula yang afdal itu ialah air, ialah istinja dengan air. Itu dia. Atau lama mata kita dah ada caranya, kata fal ma'u afdal, air itu lebih afdal, lebih afdal daripada batu. Itu dia. Habis kata sebab apa? Dalam li'annahu, kerana bahwasanya al-ma' istinja dengan air ni yuzilul aina wal athara, menghilangkan ain najis dan menghilangkan athar, menghilangkan bekas-bekas najis pun habis hilang belaka. Sebab tu dia afdal istinja tu dengan air, kerana air ni boleh menghilangkan ain najis dan juga boleh menghilangkan bekasnya. Itu dia. Kita ni tak biasa dah orang panggil istinja dengan batu ataupun umpang batu dah. Pak kita ni kebanyakan istinja dengan air. Tak apa, molek dah tu. Nah, orang Arab zaman dulu ni, dia banyak istinja dengan batu. Dia banyak istinja dengan batu. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang jangan celup tangan di dalam bijana air hak sikit apabila waktu dia bangun tidur. Tu dia. Hak Nabi katanya fal yadu, tangan tu aina bat, di mana dia tidur tak tahu. Waktu kita tidur malam ni, tangan kita duduk mana tak tahu. Kalau duduk di celah kain kan, duduk pak nenek pak tempat kita istinja dengan batu tu, tu dia. Kena bekas-bekas dia tu. Sebab tu Nabi kata jangan kamu celupkan tangan di dalam bejana air yang sedikit. Kalau muduk zon, kalau muduk syak kena basuh dulu.
Sebab apa? Ya kebanyakan orang Arab dulu ni dia istinja dengan batu. Kita tak apalah istinja dengan air. Ya habis. Dia basuh dengan air ni habis. Dengan air najis, dengan bekas-bekas najis tu hilang belaka. Boleh faham dah? Baik. Wa syartul hajari. Itu dia. Itu dia. Wa syartul hajari wa syartu ijza'il hajari dalam. Dan bermula syarat memadai istinja dengan batu. Liman yaqtasiru alaih, bagi mereka yang tersipal iaman alaihi, di atasnya, di atas hajar. Bagi orang yang nak istinja dengan batu saja, dia ada syarat dia. Apabila tak ada cukup syarat ni, tak boleh dia istinja dengan batu, mesti ta'yinul ma', mesti kena istinja dengan air. Jadi ada syarat dia. Kalau orang yang nak istinja dengan batu dan umpamanya ni, dia kena ada syarat dia. Itu maknanya wa syartul hajari, mana wa syurutu ijza'il istinja' bil hajar. Kita gitu lagi tu dah. Dan bermula segala syarat memadai istinja dengan batu dah. Bagi orang yang nak tersipai di atas batu saja, bagi orang yang nak istinja dengan batu saja tu. Syarat yang gapo dia? Alla yajiffan najisu, bahawa tidak keringlah oleh najis. Tu syarat dia yang pertama. Kalau dia nak istinja dengan batu, dan apabila dia qada hajat, dia nak sapu dengan batu, nak istinja dengan batu ni, syarat yang pertamanya jangan bagi najis tu kering. Makna selepas daripada dia qada hajat, terus dia istinja selalu. Jangan dia kering. Sama ada kecing dia ke, sama ada berak dia ke, jangan dia kering. Faham marinya, kalau dia kering, najis tu kering dah. Tu, maka tak boleh nak istinja dengan batu. Faham dah? Tu syarat pertama. Tu jangan najis tu kering. Tu mana kata alla yajifan najisu. Bahawa tidak keringlah oleh najis dalam al-kharij yang keluar. Najis al-kharij yang keluar ya najis tu. Sebab apa syarat dia nya tak boleh bagi najis tu kering, li annal hajara, kerana bahawa batu ni la yuziluhu, tiada menghilanglah ia al hajar, hu akan dia akan an najis. Hina idzin, pada ketika itu, hina idz jaffa, ketika kering najis tu. Jadi apabila najis tu kering dah, batu ni tak menghilangkan najis ketika tu. Benar. Tu dia. Dia tak sebab air tak apa, kering tara mana, dia habis mata. Dia menghilangkan air najis. Nisbah kepada orang hak istinja dengan batu ni, syarat dia kalau istinja dengan batu, yang pertama jangan bagi najis tu kering. Artinya kalau najis tu kering, wajib dia kena istinja dengan air semata-mata. Nampak dah? Satu syarat dia. Wala yantaqilu, wala yantaqilah. Itu dia. Dan tidak berpindahlah ia najis. Jangan najis tu pindah daripada tempat keluar najis. Itu dia. Nah, jangan bagi najis tu berpindah daripada tempat keluar najis. Nah, kalau dia kecing ke, kalau dia qada hajat buat absar ke, jangan berpindah pada tempat keluar najis. Nah, kalau dia kecingnya, air kecing tu jangan mengalir dan pergi ke lain lebih daripada tempat keluar najis tu, tak boleh. Tak.
mana la yantaqilu, jangan berpindah, jangan bercerai, al-infisal ba'da al-istiqrar. dalan wa alla yantaqila anil mawdi' alladhi istaqarra fihi, daripada tempat yang tetaplah ia najis fihi fil mawdi' indal khuruji, di sisi keluar najis. Jangan dia pindah daripada tempat tu buat najis tu. Sebab apa? Li'annahu hina idzin yatra'u 'alal mahalli najasatun la bisababil khuruj. Karena bahasa ketika itu, ketika mengalir berpindah tu, datang di atas tempat tu oleh najis yang lain, tidak dengan sebab keluar dak. Kalau sebab keluar tu tak apa, tempat keluar najis tu tak apa, di maah situ tu. Adapun kalau pindah tak boleh dah. Hadis kata. Nampak tadi? Itu syarat yang kedua. Wala yatra'a alaihi najisun akharu. Dan syarat yang ketiga lagi nya, la yatra, alla yatra'a, bahawa tiada datanglah alaihi, di atasnya, di atas seorang yang istinja tu, najisun akharu, oleh najis yang lain. Itu dia syarat nak istinja dengan batu ni, jangan najis lain tu mengecik gi kena dia. Kalau najis lain gi mengecik, tu tak boleh nak istinja dengan batu. Supaya kita kata kita qada hajat, kita berak mudah-mudah. Kita berak ngecik air dah jambai tu gi kena punggung kita. Hak tu nak istinja dengan batu tak boleh. Najis lain. Apa dah? Dia dah hak pelong air tu ngecik naik. Tu panggil najisun akhar. Najis lain. Tak boleh. Jangan kedatangan najis lain. Itu dia. Dan sini ni data ni bukan dikait. Ni hak dobek ngaji dobek ni mana ta at-turu laisa biqaidin. Tak dikait, bal al-murad adamu najisin akhar fi zalikal mahal. Hak muradna ketiadaan najis yang lain pada di makan tempat. Jadi kita qada hajat tu naknya jangan ada najis lain. Pada tempat yang kita qada hajat, kalau ada najis hak tu tak boleh kita nak istinja dengan batu. Ia kena istinja dengan air semata hak tu. Tak apa. Tu dalil kata wa alla yatra'a alaihi najisun ajnabiyyun. Najis ajnabi. Najis yang suku sakat. Akharu. Mana walau minal khad karashashihi, seperti mengeciknya. Seperti mengecik hak lain pergi pada tempat kita qada hajat. Tu panggil at-turu najisun akhar, datang najis hak lain. Tak boleh tu. Itu syarat dia. Wala yujawiza safhatahu wa hashafatahu. Dan syarat kalau kita nak qada hajat, nak istinja dengan batu ni, syarat laginya wala yujawiza, dan bahawa tiada melampauilah ia najis, tidak melampaui safhatahu, akan papan punggungnya. Jangan najis tu tubik lebih daripada tak papai punggung, tu melampaui. Nisbah kita buat air besar, nisbah kita berak, najis tu jangan lebih papai punggung. Wa hashafatahu, atas pada kata safhatahu, dan bahawa jangan melampauilah jangan melampauilah ia najis akan hasyafahnya, hasyafah bagi al-mustanji. Jangan lebih, jangan melampaui hasyafah. Kalau dia air kecil tu mengalir lebih pada hasyafah, tak boleh nak istinja dengan batu, kena basuh dengan air. Kena ada hasyafah. Allah tak kena hasyafah.
Hak pak sejawi adalah apa? Yalah. Tuan. Jangan melampaui hasyafah. Itu dia. Habis. Nah. Dalam wa alla yujawiza al-kharij safhatahu fil ghaid. Nisbah berak fil ghaid tu. Kita berak tu jangan najis tu lebih dah papai punggung. Dobik papai punggung ni hak mana? Dobik dia nya wahiyah ma yanḍammu minal awlayain minal alyataini indal qiyami. Barang yang terhimpun minal alyataini daripada dua papai punggung indal qiyam di sisi berdiri. Apabila kita berdiri, punggung kita hak katuk dah. Hak tepat katuk tu orang panggil safhah. Jangan lebih hak tu. Adapun hak punggung luar ni bukan hak tu, tak ada murak situ. Jangan lebih, jangan melampaui najis tadi tu. Nah, melampaui papai punggung. Papai punggung murak dia nya. Nah, kita buat sendirilah. Nah, kita berdiri. Nah, punggung kita hak katuk tu, hak terima hipung tu. Hak katuk tu, hak pak katuk tu orang panggil safhah. Nampak tak? Patu najis hak tubik kita berak tak tu jangan lebih ke hak punggung kita katuk waktu berdiri tu. Baru boleh istinja dengan batu. Nah, kalau kita berdiri, najis tu lebih pada tu, lebih pada tempat punggung kita tutup ketika berdiri tu, atau panggil melampaui dah, melampaui papai punggung. Ketika tu tak boleh nak istinja dengan batu, bahkan kena istinja dengan air. Apa tak? Tu nisbah al-ghaid, nisbah berak kita kata. Wa hasyafatahu, dan hasyafahnya. Hasyafah mana kepala zakar. Au qadraha, ataupun qadarnya, qadar hasyafah min maqtu'iha fil bauli, daripada keraknya kerak hasyafah bin nisbati ilal baul, dengan nisbah pada kecing dah. Apabila orang tu kecing, air kecing tadi tu, kalau nak istinja dengan batu, air kecing tu jangan mengalir lebih pada hasyafah. Kalau air kecing tu mengalir lebih pada hasyafah, tak boleh dah nak istinja dengan batu. Atau nisbah pada orang ada hasyafah. Kalau orang tak ada hasyafah, masa-masa jawi dulu tak boleh kerak sampai kepala-kepala habis. Buat silap boleh ke? Memang ketam untuk kemudian baru belajar dia gigi ni kata didik. Dan nak kerak kau ni, mau teh kepala ni habis. Ada apa-apa. Lepas tu boleh kecing, tak boleh kecing apa? Boleh kecing. Tu je ke qadar. Ya agak qadar hasyafah tu dan banyak mana, seci ke dua seci ke seci tengah ke. Tu maka nisbah orang tak ada hasyafah ni, dia kecing nak istinja dengan batu, jangan lebih air kecing tu mengalir qadar hasyafah tu. Dia tak serupa tu. Pala B, pala A, pala C, pala Z, pala K dah belakang. Dia habis kata. Ada dalil lagi, wa alla yadkhula baulul mar'ah madkhala dzakari. Nisbah pula orang perempuan. Nisbah orang perempuan kalau dia nak istinja dengan batu, kalau dia kecing. Wa alla yadkhula, bahawa tiada masuklah oleh al-baulul mar'ah, tiada masuklah oleh kecing bagi perempuan tu madkhala zakat, tempat masuk zakat. Dia kecing tu jangan kecing masuk tempat masuk zakat tu. Kalau kecing tu masuk tempat masuk zakat, ketika tu tak boleh dia nak istinja dengan batu, bahkan kena istinja dengan air. Tu nisbah pada perempuan. Kalau nak istinja dengan batu, jangan kecing dia tu masuk pada tempat masuk zakat. Herak sedih tu. Nampak dah ramah tu. Dah nampak sangat tadi. Bedia. Lianna mujawazata ma zukidna diratun jiddan. Habis kat tu.
Tu dia. Habis dah. Itu syarat dia. Wala yusibahu ma'un, dan bahawa syarat laginya bahawa tiada mengenai akan dia akan najis itu ma'un oleh air. Tempat yang kita nak istinja dengan air, dengan apa, dengan batu tu, jangan najis tu kena air. Najis hok duk punggung kita jangan kena air. Kalau kena air tak boleh nak istinja dengan batu dah ketika tu. Tu dia. Tak kira lah air tu air bersih pun tak boleh juga. Tu dalam tu wa alla yusibahu ma'un ghairu mutahhirin lahu, yang tiada suci baginya kena najis. Wa in kana tahurun, dan jika adalah air itu tahuran sekalipun. Tu dia. Au ma'i'un akharu ba'da istijmar, au qablahu. Tu dia. Dah tak boleh. Jadi syarat dianya jangan najis hak kita nak istinja tu kena air. Kalau kena air tak boleh nak istinja dengan batu, kena istinja dengan air semata-mata. Wa ayyakuna, ni syarat lagi. Syarat nak istinja dengan batu ni wa ayyakuna bi thalathi masahatin, dan bahawa adalah ia al-istinja bil hajat tu, istinja dengan batu tu dengan 3 sapuh. Syarat dia dengan 3 kali sapuh. Dengan 3 kali sapuh ni boleh taswir masalahnya dengan bahawanya kena ada 3 biji anak batu. Satu. Ataupun batu ya tapi besar batu ni, ada 3 bucu. Sapuh 3 bucu. Syaratnya dengan 3 kali sapuh. Walaupun kita sapuh kali pertama tu habis dah najis. Kita sapuh berah kali pertama tu najis habis dah. Pun tak boleh, dia kena sapuh sampai 3 kali. Kena sapuh sampai 3 kali tu syarat. Sekurang-kurang sapuh 3 kali. Walaupun kita sapuh kali pertama tu suci dah. Kita kecing. Kecing tu ambil batu serang sapuh. Habis dah. Sapuh sampai 3 kali kok. Serang 3 kali. Tu syarat istinja dengan batu ni kena sapuh 3 kali dalam. Wa an yakuna bi thalathi masahatin wa in anqa biduniha. Tu rayah pada kata salat masahat. Dia kata sapuh 3 kali ni. Wa in anqa biduniha, dan jika bersihlah ia dengan kurang daripada 3 batu. Maksud sekali suci dah, bersih dah, pun mesti juga kena sapuh 3 kali. Sebab apa? Linnahyi sahihi, kerana tegah yang sahih anil istinja'i, daripada istinja bi aqalla min salasati ahjad, dengan kurang daripada 3 batu. Wa yasulu zalik, dan hasilah dimakan itu. Dengan 3 sapuh tu, walau bi atrafi hajarin, dikala dengan bucu-bucu batu sekalipun. Misalnya kita kata batu tu satu ya, batu tu sebiji ya, sutir ya, tapi dia ada 3 bucu. Kita sapuh bucu ning, bucu nung, bucu ning, 3 bucu. Tak apa juga. Tadi bukan katanya mesti kena 3 batu dah. Walaupun 1 batu pun tak apa, tapi kena 3 kali sapuh bucu lain-lain. Ada 3 bucu. Tadi. Yang naknya syarat 3 kali sapuh. Habis. Kata 3 kali sapuh tu apabila suci. Pakai tak suci, sapuh 3 dah ada lagi najis. Tu fa illam yanqa, maka jika tidak sucilah, fa illam yanqa, maka jika tidak suci, al mahallu, oleh tempat. Nak ni tak ada ni. Dia hak mata dia ada tu.
al-mahallu tu. Fa illam yanqal mahallu, maka jika tidak sucilah oleh tempat. Mahallu ay mahallun najis, tempat najis hak keluar tu tak suci, dengan kita sapu 3 kali dah tak suci lagi, tak bersih lagi. Jawab dianya wajabal inqa'u, wajiblah oleh menyuci. Wajabal inqa' dalam biziyadati 'alaiha, dengan tambah di atasnya, di atas 3. 'Alaiha ala salasah. Nah, kita katanya sapu 3 kali tak suci. Ketika tu sapu 4 kali. Nah, sapu 4 kali tak suci, sapu 5 kali. Sapu 5 kali tak suci, sapu 6 kali. Sapu ke? Yang sapu suci. Tu makna kata wajabal inqa'u biziyadah. Bukan atas sapu 3 kali tak suci pun tak apa, 3 dah ada. Masalah sekurang-kurang sapu 3 kali. Dan kalau suci dah tak apa, 3 kali tu ya. Kalau tak suci lagi, sapu dah 3 kali tak suci, tak bersih lagi, najis tu dah ada. Sapu 4 kali tak suci lagi, sapu 5 kali tak suci lagi, sapu 6 kali, ila an yabqa atharun la yuziluhu ila al-ma'u aw sigharul kharafi, kepada barang yang kekallah oleh bekas, oleh asar bekas najis tu. La yuziluhu, yang tidak hilang ia asar, yang tidak menghilang akan asar, illal ma' malaka oleh air, au sigharul kharaf, ataupun yang kecil daripada timikan. Maknanya dah kita sapu hingga suci, sehingga ada bekas. Bekas apa? Bekas tak mesti dah. Masalah kita istinja dengan batu ni, kita sapu najis tak ada dah, air najis tak ada dah, tapi ada bekas dia ada, dia tak suci, kita sapu kita sapu dengan batu ni tak habis bekas tu dimaaf tu. Kalau masalah kita sapu dengan istinja dengan batu, tu hingga kekal bekas ya. Bekas yang tidak hilang bekas ni melainkan dengan air, ataupun dengan yang kecil-kecil daripada temikat, daripada temikat ni makna dulunya orang panggil apa, jenis apa, payah tu hak acuh-acuh tu, iaitu tumuk wi acuh tu, itu setengah tanah lah kita katanya, baru hilang bekas. Mana tak mesti hilang dah lah kalau kita istinja dengan batu ni, dia ada bekas tu tak apa, dimaaf tu. Berartinya selama mana dia ada air najis, selama tu wajib kita kena istinja dengan batu ni, kena buang, istinja hingga habis air najis. Ada bekas tak apa, kerana bekas tu nak hilang dengan air, habis sikit tu nampak. Tu wajibal inqa'u, habis sikit tu itu syarat dia. Baik, lepas tu sunat pula, sunat istinja ni. Sunat hak istinja dengan batu ni gapo benda hak sunat? Dia kata wa yusannul itaru, dan disunatkan akan witir. Wa yusannul itaru, dan disunatkan akan witir. Ana sering sunat witir, pas istinja maya witir. Bah? Belana. Wa yusannul itaru, dan disunatkan akan witir. Nabian sunat istinja dengan batu ni, sunat witir. Nabi tambah batu. Dah. Jadi wa yusannul itad, dan disunatkan akan witir, yakni fi ziyadah, pada tambah tu. Kalau kita basuh ya witir-witir tak cukup gu. Jadi masalahnya kalau kita sapu 3 kali tak suci, ada lagi air najis, sapu 4 kali. Sapu 4 kali suci dah. Panggil cukup gu ni tu.
Sunat tambah lagi jadi 5. 5 tu witir sunat. Kalau hak witir dah tak nak witir dah. Misalnya kita sapu 3 kali, suci dah. Tak nak sapu dah. Nak witir dah. Kalau kita sapu 3 kali tak suci, sapu 4 kali tak suci, sapu 5 kali dan tak suci lagi, sapu 6 kali baru suci, habis najis. Ketika tu tambah lagi jadi 7. Sebab 7 tu witir, sunat witir. Maknanya begitu. Nampak tak? Tu dalam wa yusanul itar in hasalal inqa'u bi syaf'in, jika hasil oleh suci dengan cukup gu. Syaf'in macam cukup gu. Dan mana dia sapu sekali, 2, 3 tak suci lagi hak suku sapu ni. Sapu 4 kali, sapu 4 hari suci, cukup gu dah. Ketika tu sunat tambah lagi ada 5. Harap habis. 5 sahha min amrihi sallallahu alaihi wasallam bihi. Kerana hadis yang sah daripada perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi bil itar. Nabi suruh witir ni. Dan Rasulullah yuhibbul witra, kasih witir. Dan habis kata wasti'abul mahalli bil hajar, dan juga sunatnya merataikan tempat yang kau najis itu dengan batu. Itu dia. Nah, wasti'abul mahalli ay mahallil khurujin najis tu, tempat keluar najis tu. Isti'ab bil hajat dengan batu. Dan sapuh tu ratai tempat tu najis tu, sapuh batu tu rata molek. Dalam bi kulli hajarin minas salasati, dengan tiap-tiap batu daripada 3 tu. Lah mana dia? Bi ayya bada'a bil awwali, dengan bawa mula dia dengan pertama, dengan batu pertama, min muqaddamis safhatil yumna, daripada dapai sepah papai punggung yang kanan, wa yudirahu birifqin, dan mempusinglah akan batu tadi itu dengan lemah lembut, ila mahallib tidak, kepada tempat mula. Yang mula kau tu siapa tu pusing mari kau tu pula. Tu dia. Wa bisani, dia yang kedua dengan batu kedua, min muqaddam yusun, mula daripada pihak kiri, pihak kiri, wa yudirahu kadzalik, wa yumirru thalitha ala safhatihi. Tu dia. Tu cara dia dah. Ada lagi dalil lagi, sannu wad'ul hajar ala mawdi'in tahin, disunat letak batu atas tempat yang suci, wa yudirahu, dan membusingkan akan batu tu. Dah. Itu dia. Ada? Kita tak biasa istinja dengan batu payah dah. Puasa tak sedap dah. Nah, pak kita ni banyaklah kalau kita pergi kuasa atas. Nah, kuasa atas ni kita tambah kuasa atas, kuasa cek syia juga. Kalau masuk pamiak tu kok sejambai kok, jaga nak ada peli, nak ada air. Betul nak cadar batu boleh kocek istinja. Kalau kita nak istinja dengan batu ataupun kertas ke mana, tu dia boleh, tak apa. Tapi kita tak biasa ni puasa tak sedap. Ni puasa tak sedap, hukum tu boleh dah. Tu ke? Tu dia. Habis kata. Masalah kita pergi tempat tak ada ke, mesti kena istinja dengan batu ataupun kayu ke, ataupun gapo benda yang suci, benda bersih, benda kasar. Tak apa. Tapi syarat pasal ni lah, syarat-syarat dia tu, syarat istinja dengan batu tu. Lagi pula wal istinja'u bil yasari, atah lagi pada kata itar, wa yusannu
al-istinja'u bil yasari, dan disunatkan istinja bil yasar, yakni bil yadil yasari, dengan tangan kiri. Istinja dengan tangan kiri nah. Itu dia. Nah, lilittiba' dalah. Wa yukrahu bil yamin, dan makruh dengan tangan kanan. Wa qila kataka yahrumu harra kan tangan kanan. Gitu. Harra ada kata qila. Qila ni mana perkata yang tak ada muktamad, ada aqilan. Ada setengah ulama kata orang istinja dengan tangan kanan ni harra. Sebab apa? Li sihhatin nahyi li wurudil hadits sahih an-nahi. Kerana data hadis yang sahih yang menegah anil istinja'i biha, daripada istinja dengannya dengan al-yamin, dengan tangan kanan. Ada hadis yang larang kata istinja tangan kanan tak boleh. Sebab tu setengah ulama kata haram. Qila ni qala ba'dul fuqaha, kata setengah fuqaha. Tadi habis kata wal-i'timadu 'ala al-wusta fi ad-duburi in istanja bil ma'i, dan sunat, dan disunatkan i'timad 'ala al-wusta, di atas jari tengah, berat di atas jari tengah, fi dubur, mana fi listinja'i, pada istinja pada dubur. I'timad tu inistanja bil ma'i, jika istinja ia dengan air. Mana? Kalau orang tu nak basuh berak dengan air, tu mudah-mudah kecek kapung. Dah dia qada hajat dia berak, lepas tu nak basuh dengan air. Posok moh pun kita nak basuh sok moh ni, sunat kita i'timad dengan jari tengah. Ni jari tengah. Kalau basuh sok moh tu lah dia kata kan ada basuh dengan ibu. Ya tak? Basuh dengan ibu tangan. Ini. Dak sunat ni, sunat tengah ni. Nah, sunat tengah ni. Dia waktu basuh berak ni, pak tengah ni, i'timad tengah ni, kena tempat keluar najis dah. Itu sunat juga tu pun. Wal i'timadu 'ala al-wusta fi ad-duburi in istanja bil ma'i. Pada jari tengah pada masalah istinja, dan istinja pada dubur, yakni pada masalah kita qada buat air besar, kita berak ni, kalau kita istinja dengan air, maka sunat kita i'timad jari tengah ni. Alal wusta, mana dalam dia takdir dah. Wa yusannu al-i'timad alal isba'il wusta, jari tengah, fi duburi in istanja bil ma'. Li'annahu amkanu. Tu dia. Habis kat tu. Pak dia kata molek dah tu je sunat. Sunat juga bagi perempuan yang bikir. Perempuan bikir ni perempuan darah lagi lah. Ain tadkhula isba'aha fi thaqbi, bahawa masuk ia akan jarinya perempuan sikit fi thaqbi, pada lubang alladhi fil farji, yang ada pada farak tu, litaghsila, supaya basuhkan akan dia, bercuci. Itu dah mi kita. Habis tu nak reti nak bin ni. Nah, tak reti nak hajar tak leh. Asal pelan-pelan nak bahring kita. Tu. Nah, nikah muda, ada ngaji. Tu dah. Betul tua tambuh nak berlaki dah. Asal kecil dah ring je. Dia tak anak. Bahabat tak kerti kak. Cuk kata. Mama ring. Tadi habis nah. Tu sunat. Wa taqdimul ma'i lil qubuli. Tu dia.
dan mendahulu. Tu wa taqdimul ma lil qubul. Tu dia. Dalam sunat mendahulu akan air bagi kubur. Mana-mana? Wa yusannu liman yastanji bil ma. Disunat bagi mereka yang istinja dengan air. Orang istinja dengan air ni kena mendahulu taqdimul ma, mendahulukan air lil kubul, bagi masuk kubur, tak apa dah. Li'annahu law quddimat dubur, kerana bahawasanya jika Allah mendahulukan dubur, masuk dubur rubbama ada ilaih, terkadang kembali ia air kembali ilaihi an-najis, kepadanya kepada kubur tu oleh najis, inda ghaslil kubul, di sisi basuh kubur. Wabil hajat taqdimuhu, kalau dengan istinja dengan batu, taqaddumkan akan dubur, mulakan dubur dulu. Tu dia. Kalau basuh dengan air, basuh kubur dulu, baru basuh dubur. Tu dia cara dia. Habis kata tu banyak lagi tu. Wa taqdimuhu 'alal wudu'i wa dalku yadihi bil ardi thumma yaghsiluha ba'dahu wa nadhu farjihi wa izarihi. Ni sunat belaka tu mempercikkan akan faraknya dan kain pakar dia, supaya tak sewi timbul waswah. Dan kita tinggal sudah basuh siap tu, ambil air tu percik perah di kain kita sikit, supaya apa? Tak sewi timbul waswah. Kadang-kadang waswah tak sewi timbul waswas. Apabila kita percik itu, kita tengok kain kita basah tu, basah kita percik saat ni. Tu dia. Sekat dulu. Wa taqdimuhu 'alal wudu. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad warzuqna uluman nafi'a warzuqan tayyiban wa halalan wa amalan salihan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar